Senyum sepanjang. Kami pun peluk dia kot sini, dia cintulah kan. Setengah budak tak selesa kan. Dia biar saya peluk cintu, peluk macam ni. Suami saya peluk dia semua. Budak tu kecil, comel dalam 4 tahun kot. Duk posing dia senyum lah sepanjang panjang. Dia reda je. Lepas tu saya kata kat dia lah sebelum saya balik. Saya kata, lebih kurang macam ni lah. Maksud dia dalam bahasa Melayu, jom ikut makcik balik Malaysia. Ta'al matilah lebih kurang macam tu. Terus berubah muka dia. Nampak serius tapi tak kurang ajar. Sopan, dalam sopan. Budak kecil ni. Saya pun tak sangka dia boleh jawab macam ni. Dia kata, saya orang Palestin. Saya duduk di Palestin. Boleh imagine ke? Boleh bayang ke? Umur 5-6 tahun boleh jawab lagu tu. Saya sendiri terkejut dengan jawapan tu. Saya tak sangka kotlah kita nak bawa dia balik Malaysia. Dia excited kan? Dia tak mau balik Malaysia. Dan salah satu yang menariknya, semasa kami pergi baru-baru ni, ada perhimpunan yang sangat besar. Malaysia dijemput oleh kerajaan Palestin. Sebenarnya sebab tu kami pergi besar. Ramai orang pergi. Dan waktu tu kami pergi dekat Padang Khatibah untuk meraihkan lebih kurang macam Jubli Perak Hamas dan kemenangan. Sebab baru-baru ni kena serang. Setiap kali kena serang, percayalah, tengok je lah trend dia. Mesti nak ada pilihan raya kat tempat Yahudi. Mereka bunuh, mereka nak tunjuk, kerajaan tu nak tunjuk, kata tengok kami boleh bunuh, kami kuat. Orang Palestin kami boleh bunuh, lenyapkan bila-bila masa. Sokonglah kami. Macam itulah lebih kurang. Korang hajak tak? Dia bunuh orang Islam kat dalam Palestin ataupun orang Kristian, tak kira lah. Untuk mendapat sokongan rakyat diorang. Tapi kali ni, mereka gagal. Tapi saya tak mau cerita itu dengan lebih lanjut. Tapi diorang gagal jugalah. Tapi ada ramai juga yang syahid. Tapi pendekkan cerita, kita ada perhimpunan beramai-ramai dekat Padang kat Gaza. So seluruh dunia dipanggil. So masa kami pergi kat situ, kami geng-geng Malaysia ni, ada kot 120 orang kami ni. Ada seorang kat sini, mana dia? Al-Qassam ada kat sini? Tak ada. So kami ni pergi ramai-ramai. Semua geng-geng Malaysia ni ramai-ramai. Dengan bendera Malaysia, ada kot dalam 30. Lepas tu kami dengan, inilah barisan kita. Bayangkan, orang sana pun tak faham. Tapi dia tengok bendera Malaysia, dia suka. Lepas tu kami sampai dekat padang tersebut. Ada lebih kurang 800,000 orang. Punya ramai kat 1 juta orang berkumpul. Seluruh padang tu. Jumpa orang daripada Britain, jumpa orang daripada Tunisia, jumpa kiranya orang Islam seluruh dunia. Dan kami ni kena diasingkan perempuan dengan lelaki. Dan saya nak bagi tahu, ya Allah, dalam hidup saya tak pernah rasa semangat ukhuwah yang macam tu. Saya tak pernah rasa dalam hidup saya kat mana. Saya ni banyak juga interview orang. Banyak jumpa masyarakat yang sangat-sangat passionate. Tapi saya tak pernah rasa ukhuwah 800,000 orang yang semuanya berkasih sayang kerana Allah. Saya ni dipeluk oleh mereka, disalam oleh mereka. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap. Dan mereka memang betul-betul. Orang kat sana memang sayang orang Malaysia. Masa serangan baru-baru ni, antara barangan yang tersampai, bantuan yang tersampai paling awal ialah daripada Malaysia. Dan ya Allah, seorang wanita tu dia main kat saya, dia kata apa tau? Masa tu saya dengan Haliza. Malam ni Haliza mai boleh tanya. Kami tengah berdiri ramai-ramai, seorang gadis lah. Saya rasa dia mungkin dalam umur awal 20-an. Dia main kat kami, dia kata, you are my hero. Saya pun heran, hero? Sebab kami tengah tunggu pemimpin, mereka nak bagi ucapan. Saya ingat, handuk kata pemimpin hang hero ke? Saya tak sure. So saya pandang kat dia, muka confused tu, dia kata lagi sekali, you are my hero. Awak ni hero saya. Dia kata kat kami ya. Lepas tu saya pun jawab balik, tak, I am not your hero. Saya bukan hero awak. Awak yang berhadapan dengan Yahudi. You are the hero. Betul tak? Tahu tak dia jawab apa? Masa tu saya sebab dengan Haliza kami sebab. Dia jawab balik, ya Allah, saya cakap sekarang ni pun saya sebab. Dia kata, no, you are the hero. Sebab, dia kata, kalau bukan sebab korang ataupun bukan sebab rakyat Malaysia, kami tak dapat lawan orang Yahudi. Boleh bayangkan tak? Itu perasaan mereka terhadap kita. Jadi bolehkah kita makan sewaktu mereka tak makan? Bolehkah kita belai anak kita sewaktu mereka mengkafankan anak mereka? Bolehkah kita tersenyum tengok mak ayah kita bila mereka kena kutip daging ayah mak bapak mereka masuk dalam plastik? Daging berkecai depan mata mereka. Kena kutip masuk dalam plastik untuk ditanam. Tak boleh lah, saya rasa saya tak boleh dah. Jadi kita kena buat sesuatu. Dan sebelum saya balik, saya jumpa kat situ juga ada seorang wanita yang pakai purdah. Saya nampak mata dia aja, tapi saya nak bagi tahu, mata dia tu
penuh kasih sayang. Dia tengok kami dengan penuh kasih sayang. Saya tak payah tengok kening dia, setengah orang pakai purdah nampak kening kan. Ni tak ada kening, memang nampak mata. Dan mata dia subhanallah penuh kasih sayang kat kami. Saya boleh nampak dia sayang kat kami. Saya tak tahu nak explain macam mana. Tapi memang saya tahu dia tengok kami betul-betul dalam mata kami. Dia memang sayang. Dan akhir sekali dia kata apa tahu? InsyaAllah jumpa lagi di jannah. Saya betul-betul terkesan. Jumpa lagi di jannah, Masya Allah. Dan saya harap satu hari nanti yang semua kat sini, kita akan berada di jannah bersama-sama dengan rakyat Palestin. Kita akan makan kat sama-sama satu meja. Kita akan minum dengan mereka. Kita akan pegang tangan mereka. Dan kita akan berseronok dalam jannah. Hidup ni sementara dan kita ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu kita harus lakukan. Dan kita tak boleh biarkan umat Islam disiksa. Orang Palestin ada kata satu benda. Ni Ismail Haniyeh, Perdana Menteri mereka kata, kami tak minta apa-apa ke orang dunia ni umat Islam. Kami redalah kalau apa nak tolong ke tak tolong tak apa. Tapi nanti di yaumul akhirat aku akan pergi depan Allah, aku akan tuntut. Aku akan tanya, ya Allah, mereka tak tolong kami masa kami sempit. Dan saya kalau boleh, saya tak mau berada dalam kategori yang tidak membantu. Kalau kita tak tahu, tak apa. Tapi kalau kita tahu, kita kena tolong. Dan serendah-rendah yang kita boleh tolong ialah kita berdoa. Kalau kita rasa kita tak mampu dari segi kewangan, hari ini tanam dalam hati setiap waktu sujud terakhir tu, aku nak minta ke Allah, setiap waktu aku solat, ya Allah, tolong bebaskan Palestin. Tolong saudara-saudara aku di Palestin. Boleh tak buat benda tu? Sekurang-kurangnya lah. Sujud terakhir tu. Sujud kita minta ke Allah, ya Allah, tolong orang Palestin. Dan mereka betul-betul mengharapkan motivasi, sokongan dan motivasi daripada kita. Mereka ni satu lagi, masyarakat dan bangsa yang tak meminta-minta. Saya pi masa bulan 4, saya pi dekat Mesir dulu sebab saya bawa anak saya. Saya nak biar dia relax, saya pun pilih cuti saya kat Mesir. Sebelum saya tunggu trip geng-geng aman Palestin yang ramai-ramai straight pi dekat Palestin. Saya bagi tahu siapa yang pernah pi dekat Mesir, serabutnya Mesir ni subhanallah, memang serabut. Dengan orang minta sedekah ramai, mencuri pun ramai adalah juga. Tapi bila kita langkah masuk sahaja ke Palestin, dunia ni bagai langit dan bumi, cukup tenang. Jadi kalau orang nak tanya kat saya macam mana Palestin, saya tak tahu nak explain perasaan saya. Sebab dia bergolak, tapi saya rasa tenang. Saya pun tak tahu macam mana nak explain. Saya rasa tenang. Dan sebelum kami pergi pun, dibrief oleh Ustaz Aman Palestin, katanya, bila anda masuk dalam Palestin, anda akan berasa aman. Dan itu yang kami semua rasakan. Tanyalah mana-mana yang pernah pergi Gaza nak pergi lagi. Jawapannya, ya, kami nak pergi lagi. Ini saya nak bagi tahu. Yahudi ni, dia bukan sahaja akan melakukan kerosakan di Palestin. Dia akan melakukan kerosakan di seluruh dunia. Orang Yahudi daripada zaman Rasulullah lagi kita tahu, kalau kita baca sirah Rasulullah, orang yang sangat-sangat kaya dan berwang dan bijak dan pandai. Dan strategi Yahudi bukan sekadar mengganggu rakyat Palestin, tapi mengganggu keadaan politik di negara-negara yang penting untuk orang Palestin. Khususnya baru-baru ini yang banyak membantu dalam serangan yang paling baru ni ialah kerajaan Mesir. Sekarang ni di bawah pemerintahan Presiden Dr. Morsi. Dan dia ni memang orang yang warak. Dia tak silap saya Al-Hafiz. Jadi memang dia memang orang yang sangat Islamik. Dan dia banyak membantu dalam genjantan, merealisasikan genjantan senjata. Dia jadi broker, orang tengah. Dan Mesir mengambil jadi kena guarantor. Kalau ambil hutang kan, kita kena ada guarantor. Mesir menjadi guarantor. Dan ini adalah antara usaha Presiden Morsi. Masa zaman Hosni Mubarak tidak. Tapi percayalah, mana-mana negara yang nak bantu Palestin, Yahudi akan mengganggu. Dan sekarang ni memang keadaan dekat Mesir bergolak. Dan antara negara-negara Arab kali ni memang banyak yang bersatu. Termasuk Qatar. Okey, saya nak kena stop. Tapi saya nak bagi tahu. Ini dalam sikit lagi. Sorry sebab benda saya rasa penting sangat. Masa ucapan Abdullah Mashal, strategis Hamas, Palestin lah kiranya. Dia kata begini, kalau Yahudi strategi dia menyerang dengan senjata, kita kena balas dengan senjata. Tapi Yahudi pada waktu ini, dia sedang merancanakan perancangan yang cukup besar. Sangat besar. Dan kalau kita tengok sejarah negara-negara Arab, memang Yahudi campur tangan. Dia masuk kalau tak boleh cara yang baik, dia masuk cara jahat. Tapi selalunya dia akan masuk sebagai kawan,
tapi dia akan memporak-perandakan negara tu, biar kacau haru biru negara tu, dan dia tak dapat bantu Palestin. Tapi pemimpin Hamas ini mengatakan, kalau kita nak berjaya, kita kena ada perancangan yang lebih besar. Jadi bersatu padulah. Kalau ada orang nak memecah belahkan rakyat Malaysia, jangan benarkan. Khususnya sesama umat Islam. Dan saya nak beritahu satu benda yang mengejutkan untuk saya juga. Di dalam Palestin, barang semua tahu siapa supply? Yahudi yang supply. Semua makanan orang Palestin tu Yahudi yang bagi. Sebab negara lain tak dibenarkan buat masuk. So Yahudi yang duk bagi makanan mereka. Jahat tak? Dia bunuh kita, tu kita beli barang kat dia. And orang Palestin tak ada choice. Tidak ada choice. Bukannya dia nak beli pun. Tapi mereka tidak ada pilihan. Baik. Jelas. Kan? Penerangan yang cukup jelas bersama dengan Faradiba pun. Terima kasih banyak-banyak Faradiba. Semoga ini satu pengalaman berharga juga untuk diri Faradiba sebenarnya. Dan kita dapat kongsikan bersama. Dan akhir sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Saya percaya wajah-wajah kita ni, semua yang saya tengok ini, semuanya adalah mujahidah-mujahidah belaka. Yang lelaki mujahid-mujahid belaka. Dan adik-adik yang bekerja, yang tolong ketera, awak jangan merendahkan diri sendiri, kata aku tak mampu. Setiap kita ada peranan, walaupun kecil, walaupun besar. Moga-moga biar kita jadi debu ataupun bata kecil yang membina mahligai yang besar. Satu mahligai besar tidak akan wujud tanpa satu bata yang kecil. Satu hilang boleh runtuh semua. Jadi biar kita jadi satu bata kecil kalau kita tak dapat jadi bangunan yang besar. InsyaAllah apa yang lemah, salah silap tu daripada saya, kelemahan saya sebagai seorang manusia. Tapi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu buanglah. Maafkanlah saya, tapi yang baik itu ambillah supaya kita sama-sama dapat berjihad fi sabilillah. Last kali saya nak bagi tahu, saya pergi 2 kali. Saya nak tahu apa rahsia orang Palestin yang tak ada dekat orang kita yang mereka kuat sangat. Mereka percaya Allah itu adalah Tuhan. Keduanya, mereka tahu bahawa Rasulullah itu adalah guru mereka. Sama macam kita. Quran adalah rujukan kita. Kita pun tahu benda tu, tapi apa yang buat mereka tu istimewa daripada kita? Saya dah jumpa rahsia dia. Tapi kalau pengurusi majlis kata sudah, saya tak mau cerita habis lah. Dan kalau penonton tak mau tahu pun tak apalah, saya pun tak mau cerita habis. Nak tahu? Bagi tahu sikit, padat dan jelas. Okey. Yang ni dia kena sikit, bagi saya 5 minit. Okey. Tapi saya perlukan bantuan anda. Saya just need your help. This is the last part. Saya dah tutup lepas ni. Tapi saya perlu anda betul-betul bersemangat. Bila saya tanya siapa Tuhan kamu, jawabnya Allah. Siapa Tuhan kamu? Siapa guru kamu? Rasulullah. Jawab Rasulullah. Apa rujukan kamu? Al-Quran. Dan apa cita-cita hidup kamu? Itu yang sebenar-benarnya yang melengkapkan mereka. Dan insyaAllah kita pun boleh dapat semangat tu. Jihad fi sabilillah. Boleh sebut tak kalau saya tanya soalan tu? Jihad fi sabilillah, cita-cita. Okay. Siapa Tuhan kamu? Siapa guru kamu? Rasulullah. Apa rujukan kamu? Dan apa cita-cita hidup kamu? Kali kedua saya buat last kali, kita buat all out. Moga-moga malaikat-malaikat dekat sini mengaminkan doa kita insya-Allah. Siapa Tuhan kamu? Siapa guru kamu? Apa rujukan kamu? Dan apa cita-cita hidup kamu? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.